Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sabirin bin Zaman, Timbalan Pengarah Projek I, merangkap Ketua Pengurus CS Call Service. Akademi Tahfiz Al-Islah bekerjasama dengan Projek I Telaga untuk memberikan telaga kepada penduduk-penduduk di dua buah negara, Kemboja dan Vietnam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah berbalam si awan petang, berada di celah pepohon ara. Pemanis kalam, selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian untuk terus serta bersama dengan kami pada hari ini dalam diskusi daurah online adim. Sudah mestinya bersama dengan saya Mantap Chef Fahmi Miftahuddin ke udara pada petang ini. Kita nak santai-santai petang ini. Pertama-tamanya saya nak ajak kepada semua, bagi siapa-siapa yang sedang santai-santai petang, tengah makan kari pak panas tu, tengah minum kopi tarik ke, minum teh tarik dan sebagainya, marilah jom kita sama-sama, kita nak santai-santai pada petang ini. Jom kita like, komen dan share aktiviti kita pada petang ini. Sudah pastinya di hujung minggu yang penuh santai ini, saya nak mengajak kepada semua, kita nak santai-santai, kita nak membicarakan satu tajuk erti kemerdekaan dari segi pandangan khusus, pandangan usahawan dan pandangan seorang pendidik. Baik, Alhamdulillah, pertama-tamanya saya ucapkan ribuan terima kasih kepada penaja kita, sudah pastinya Al-Islah Movement dan Convention Islamic Digital, Mantap Chef Channel dengan kerjasama Pertubuhan Sayang Ukuran dan Kepentas, sudah pastinya pada petang ini dihangatkan oleh tim Mantap Chef Channel. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah karunia-Nya serta inayahnya petang ini, petang yang barakah ini, hari ini kita ada 12 Muharram. Alhamdulillah, sekali lagi kita diberikan ruang kesihatan yang baik. Sudah pastinya ucapan yang patut kita lapaskan ialah Alhamdulillah, dan ucapan yang semestinya dan kita patut ucapkan adalah kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana memberikan kita peluang untuk terus hidup dengan bersama orang-orang yang tersayang. Baik, saya nak tanya sikit kepada penonton-penonton kita pada petang ini, sebab saya ada khas, saya dengan sahabat saya akan ada petang ini. Sebelum saya nak panggil beliau ini, sudah pastinya kita ada hadiah menarik menanti anda sebenarnya pada hari ini, khususnya kepada penonton-penonton yang bersama dengan kita. Baik, kita boleh nak say hi sikit kepada penonton-penonton kita. Kita nak tengok ruangan komen kita. Baik, Das Videos. Baik, hadir Nosida binti alias Bismillahirrahmanirrahim. Macam nak bagi ucapan pula. Bismillahirrahmanirrahim. Saya pun sadaqallahu nazim. Baik, Nosida. Baik, insyaAllah. Mungkin sudah pastinya bicara kita pada petang ini akan dihadiri oleh paparan beberapa tim, rakan-rakan motivasi kita. Dan Alhamdulillah pada petang ini juga saya mengharapkan untuk sama-sama kita share kebaikan. Dan sebab kenapa petang ini kita akan dihadiri oleh seorang panelis yang saya rasakan ini merupakan sahabat saya lah. Sahabat saya ni zaman belajar pun sama dengan dia, mungkin dan sebagainya. Banyak benda perkara sama saya dengan dia, dan banyak perkara yang kenangan pahit dan manis saya bersama dengan dia. Untuk itu saya nak jemput dan silakan saya menampilkan panelis kita pada petang ini, iaitu saudara Muhammad Fitri bin Baharudin, merupakan seorang guru dan pemilik syarikat Q Hard Deco. Baik, selamat datang sahabat. Alhamdulillah, terima kasih saudara Ustaz Fahmi, moderator kita yang semangat betul petang ni. Energi dia, ya Allah. Terima kasih. Masya Allah. Okey, bersiaran di mana ni? Saudara Fitri Muhammad. Baik, insyaAllah. Bersiaran di mana ni? Cantik rumah belakang tu, ada pokok tu pokok tumbuh dalam rumah dia ni. Okey, Alhamdulillah. Bersiaran di rumah je. Ni pun baru saja selesai berbengkel. Cikgu Sabtu Ahad masih ada program juga kan. Baik. Baru je habis bengkel, masuk terus. Apa orang kata, bual bicara pada petang ni lah, jemputan. Terima kasih diucapkan kepada tim Mantap Chef Al-Islah dengan CID di atas jemputan pada petang ni. Alhamdulillah, terima kasih sangat-sangat. Baik. InsyaAllah, handsome petang ni. Berbaju biru orangnya. Baik, insyaAllah.
Sahabat saya ni memang dari segi penampilan dia memang tidak pernah fail lah. Daripada dulu, kini dan selamanya memang itulah penampilannya. Masya Allah. Okey, Alhamdulillah, boleh alhamdulillah. dalam kalau dalam dunia motivasi orang ramai panggil dia Brother Fit. Tapi sekarang ni beliau ni dah satu tahap yang lain lah ni, dan merupakan dah pemilik syarikat Q Hardiko, memiliki 4 orang staf di bawahnya. Dalam masa sama juga Alhamdulillah. beliau juga merupakan seorang guru yang yang bertugas di Seremban Negeri Sembilan. Mungkin kita boleh cakap apa kono Ijang, negeri Sembilan ni. Ya. Ya, baik Betul. insya-Allah. Okey, baik, Saudara Fitri, kita nak panggil Saudara Fitri ya. Kita orang kata kawan-kawan juga kan. So dalam bual bicara ni, dalam erti kata ni, kita ni pada petang-petang santai ni kita nak santai-santai, Saudara Fitri. Sambil-sambil kita nak buka ruang kepada penonton-penonton kita, sahabat-sahabat kita, mungkin adik-adik program kita yang bersama dengan kita pada petang ini sudah pastinya merindukan suara Saudara Fitri bin Baharudin. Baik, insya-Allah. Baik, sebelum segala-galanya kita nak mulakan bual bicara kita ini, pertamanya dengan sedikit zikir, boleh ke? Sebab saya zikir ni saya suka. Kenapa saya sebut saya nak ajak zikir bersama dengan Fitri ni, sebab zikir ni menjadi satu kenangan manis kita bersama bila mana kita melakukan program motivasi. Program-program betul, motivasi, ya betul. Betul, Masya betul Allah. sahabat. Bila kita zikir ni je, kita teringat adik-adik program kita 10 tahun lepas, 13 tahun lepas, dan sekarang ni ada yang dah kahwin dah pun. Ada yang besar sekarang dah dah masing-masing. dah besar-besar panjang dah. Mereka ni pun dah orang kata dah jadi pemimpin universiti dan sebagainya. Dan insya-Allah sama-sama kita mulakan bual bicara kita dengan zikir Hasbi Rabbi Jalallah. Insya-Allah. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah. Sama-sama. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah. Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah. Alhamdulillah. Lagi kita berzikir, itulah hati kita menjadi tenang dan ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sudah pastinya. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Saudara Fitri yang saya kasihi sekalian. Baik, pertamanya orang kata tak kenal maka tak cinta, betul eh? Tak kenal maka tak apa, Fit? Tak kenal maka tak kenal. Tak kenal maka tak kenal lah kita, Masya Allah. Insya-Allah. Tak tahulah kita. Sudah pastinya orang yang berkod biru ini sudah pastinya bersiaran di Negeri Sembilan, Seremban Negeri Sembilan. Hari ini kita akan membicarakan satu tajuk yang dekat dengan kita, yang di mana kita sekarang ni pun dah 21 hari bulan. Pejam celik kita pun dah berada di dekat dengan sambutan kemerdekaan. Sudah pastinya mungkin Saudara Fitri sedang sibuk kata menguruskan sekolah dan sebagainya, dan saya difahamkan sangat sibuk lah. Apple teacher katakan. Ya, betul. So bila mana Apple teacher ni sudah pastinya memberikan satu impak kepada diri kita dan khususnya kepada anak murid kita, untuk kita nak mencari kata macam mana kita nak tarik minat anak murid kita. Dan hari ini kita akan membicarakan satu tajuk tentang usahawan VS pendidik. Dia bukan VS tu bukan versus so kita nak membicarakan tentang dua benda yang jawatan yang berbeza, posisi yang berbeza, tetapi dalam masa sama juga posisi yang sama juga, tapi boleh menggerakkan benda tu seiring. Dalam masa sama juga erti sebuah kemerdekaan itu akan dihurai pada petang ini, insya-Allah. Baik, sahabat-sahabat sekalian. Okey, baik, kita nak baca juga. Norsida binti Alias dia kata Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni saya mungkin ni sahabat ni Saudara Fitri Norsida binti Alias. Barakallahu fikum. Masya-Allah, terima kasih yang bersama dengan kita pada pagi ini. Baik, mungkin Saudara Fitri boleh terangkan sikit
pengenalan diri dan sebuah ringkas tentang diri dan apa yang Saudara Fitri lakukan sekarang ni. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertamanya terima kasih diucapkan kepada tuan moderator kita yang bersemangat. Memang saya kenal saudara Ustaz Fahmi ni memang orang yang sangat energetik. Sebab tu kita ni pairing je sangat, orang kata lengkap melengkapi antara satu sama lain. Memang saya kenal dah bertahun-tahun dah dari sejak di bangku orang kata universiti sehinggalah dah dalam kerjaya dan kita pun ada usaha sama bersama. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada saudara Ustaz Fahmi, Mantap Syekh dan production dan tim Islah dan CID atas jemputan saya pada petang ini untuk berkongsi kan. Tak ada apa pun yang istimewa pada saya untuk dikongsikan sebenarnya, tapi adalah ilmu yang mungkin boleh dijadikan manfaat kepada rakan-rakan di luar sana, adik-adik, kawan-kawan dekat luar sana. InsyaAllah saya cuba yang terbaik untuk petang ni. Berdasarkan daripada soalan ataupun yang untuk yang poin pertama daripada saudara Fahmi ataupun Ustaz Fahmi tadilah selaku moderator kita. Pengenalan diri saya orang yang sangat biasa saja, orang yang tak ada orang kata ada rupa lah, rupa tu ada. Okey, insyaAllah setakat ni. Okey, nama diberi insyaAllah Muhammad Fitri Baharudin. Saya sebenarnya orangnya Johor, Batu Pahat Johor. Tapi dah belajar di bangku sekolah menengah hinggalah ke peringkat universiti, menetap di Negeri Sembilan. Arwah ibu dan ayah saya juga orangnya Negeri Sembilan. Kami 3 adik-beradik je dalam keluarga saya. Akak saya pun seorang guru, abang saya peniaga, orang usahawan. Semua di Negeri Sembilan tapi berlainan daerah lah. Saya di Seremban dan mengajar di sekolah asli Seremban. Sekarang ni alhamdulillah pejam celik 2012 saya bermula berkhidmat di sekolah asli Seremban Negeri Sembilan. Dan lama tu 2012. Dah genap lah, kalau bulan 2 tahun depan saya kira genap 10 tahun dalam perkhidmatan dalam pendidikan. Saya mengajar di sekolah Sri Seremban, iaitu kalau sedia tahu Sri Seremban ni di Negeri Sembilan hanya satu saja private Islamic school. Ada lagi private, sekolah private, tapi kami Islamic school tu yang kami satu sajalah di Sri Seremban. Betul-betul di bandar, di sekolah Sri Seremban. Jadi selama 9 ke 10 tahun berkhidmat ni macam-macam pengalaman dalam mendidik. Saya mengajar sekolah rendah, juga guru sukan. Saya mengajar option sukan PJK untuk guru sukan. Terlibat juga dengan pelbagai aktiviti di Negeri Sembilan dalam Kementerian Pendidikan selaku jurulatih juga. Jurulatih sukan, bola tampar Negeri Sembilan, jurulatih bola baling Negeri Sembilan. Dan juga guru kata pembimbing untuk nasyid sekolah dan untuk kebangsaan macam itulah. Itu sedikit sebanyak orang kata profil background saya dalam pendidikan. Okey. Itulah orang kata sedikit tak banyak lah untuk kelebihan untuk saya di situ. Sebab apa yang saya lakukan tu Ustaz Fahmi atas kemampuan saya. Yang kedua paling penting untuk saya adalah minat. Minat tu yang paling penting untuk saya lah. Apa yang saya buat tu atas dasar minat. Itu paling besar. Itu yang saya boleh katakan. Okey, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Saudara Fitri. Saya melihat dari segi sudut Saudara Fitri ni, dulu, kini dan selamanya memang saya nampak dari segi sudut keaktifan beliau ni, dari segi sudut menjalankan tugas, dia ada satu sikap committed. Bila sebut pasal committed ni adalah satu perkara yang sangat penting sebenarnya. Bila kita melihat dari segi sudut significant committed itu, dari segi sudut usaha itu, benda ni adalah satu perlu seiring. Dan melihat dari segi sudut bila seiring, kita nak mencapai satu big why kita dalam kehidupan ini. Mungkin Saudara Fitri boleh mulakan satu bual bicara kita tentang dari segi sudut pandangan Saudara Fitri, seorang anak muda, masih anak muda lagi, baru difahamkan baru 25 InsyaAllah. Rupa 25 tapi hakikat sebenarnya kita kena secara realistiknya, jujurnya 32 insyaAllah. 32 Okey, baik. Okey, baby face lagi baby face. Baby face masya-Allah perasan lebih baby face Okey, baik insya-Allah So apa pun sebenarnya Saudara Fitri, sahabat yang saya kasih, pada petang ini kita nak melihat dari sudut pandangan dalam kehidupan kita. Sudah pastinya bila mana kita soal tentang kehidupan, kita nak capai satu benda yang tu big why kita. Ni big why ni, kita nak sebut big why ni. Sebelum kita pergi kepada ke arah kemerdekaan yang sangat besar lah. Kita nak membicarakan tentang kemerdekaan, sebuah perjuang kita punya pemimpin kita, ulul amri kita memperjuangkan kemerdekaan. Bila mana kita nak cerita tentang diri kita dulu.
innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum itu jikalau sesuatu kaum itu tidak mengubah Tidak nasib dirinya mengubah sendiri. nasibnya sendiri. Ini penting Betul. ni. Dalam Quran telah sebut. So tuan-tuan dan puan yang saya kasih sekalian, dalam sini mungkin Saudara Fitri boleh ceritakan tentang bagaimana sebenarnya bila mana kita nak mencapai satu big why ni, apa yang perlu ada dalam diri kita ni. Ini mungkin Saudara Betul. Fitri boleh ceritakan sikit. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz Fahmi. Okey, berkenaan dengan mana yang Ustaz Fahmi lontarkan tadi tentang big why. Okey, kalau kita ni sebenarnya dalam kehidupan kita ni, daripada kita kecil hinggalah kita dewasa kini, sebenarnya kita dah dididik oleh ibu dan ayah kita pada asalnya. Pada awalnya memang kita dah dididik oleh ibu dan ayah apa tujuan kita. Okey, kalau dalam Al-Quran pun ada sebut kat kita ni sebagai umat Nabi Muhammad, hamba Allah SWT, tujuannya untuk apa di muka bumi ni? Pertama adalah sebagai khalifah. Okey, khalifah untuk berbaik, untuk melakukan suatu perkara-perkara yang baik dan sebagainya. Jadi big why untuk kita dapatkan sesuatu pencapaian ataupun achievement dalam sesuatu apa yang kita inginkan perlu ada. Sangat perlu ada. Okey, sebab kalau kita tak ada big why, kita tak akan nampak di mana hala tuju kita akan datang. Tak payah tunggu akan datang. Letaklah berapa masa sekalipun dalam kehidupan kita, jika tidak ada big why ni sebenarnya tujuan, ataupun saya boleh orang kata signifikan kan, ataupun boleh similarkan dengan orang kata kita punya ambition, cita-cita kita. Sebab tu masa kecil kita di zaman sekolah, bila kita masuk tahun 1, pengenalan kita bersama dengan guru kita, ketika itu guru kita akan memperkenalkan diri dia dan mereka akan nak kenal anak-anak murid dia. Soalan-soalan yang akan ada dalam seorang guru kepada muridnya pada tahun 1 ketika itu mesti dia akan tanya, apa cita-cita kamu? Betul tak? Ya, jadi betul. dia akan tanya cita-cita kita. Jadi setiap orang akan menterjemahkan cita-citanya, nak jadi polis, nak jadi cikgu, nak jadi macam ayah dia engineer, pilot dan sebagainya. Jadi di situ sebenarnya secara tidak langsung lah Ustaz Fahmi, secara tidak langsung di situ pun dah ada titik permulaan untuk kita lihat di mana big why kita, ke mana hala tuju kita. Bila kita ada ambition kat situ, jadi big why kita dah terlakar. Kita dah nampak dah kita punya big why. Jadi selepas itu kita belajar daripada tahun 1 hingga ke tahun 6. Kalau dulu ada UPSR, ada peperiksaan utama. Jadi peperiksaan itu untuk apa? Tujuannya untuk apa? Masuk ke menengah ada PMR, ada SPM. Habis SPM masuk universiti. Jadi perjalanan itu dah menunjukkan untuk kita menuju ke big why kita. Okey. Saya yakin dan pasti setiap mereka yang menontonkan kita pada petang ini, mengikuti bual bicara kita petang ini, saya yakin setiap orang tu dah ada dah big why dia, dah ada dah. Cuma kadang-kadang dia letakkan big why tapi confident level, komitmen ataupun dalam keyakinan diri dia itu yang kurang, yang tidak mendapatkan kepada big why. Jadi yang itu yang saya bila kita zaman dulu aktif dalam orang kata dalam motivasi kan, motivation program, kita dekati pelajar-pelajar, murid-murid. Bila kita sebut matlamat, semua orang tak faham apakah matlamat. Semua orang tak tahu matlamat tu. Mungkin di saat itu matlamat tu mungkin terlalu tinggi, tapi kita rendahkan sikit level matlamat itu kepada cita-cita. Apa cita-cita kita? Jadi bila seseorang itu, individu itu memasangkan cita-citanya dari awal, maksudnya dia dah nampak lah ke mana hala tuju dia nak pergi. Tapi kadang-kadang kita kena akur juga, kita kena akur dalam keadaan yang sekarang ini, bukan semua apa yang kita dah set daripada awal itu kita akan jadi. Contohnya macam saya lah. Tapi saya jenis yang kata memang daripada awal kira adalah sedikit larinya juga. Asalnya sebenarnya saya ni suka cita-cita daripada awal dulu. Kalau cikgu sekolah rendah saya, ketika saya bangku sekolah rendah, cikgu tanya nak jadi apa Fitri? Saya akan jawab terus, saya tak akan ada ubah-ubah lain. Saya tak akan ada ubah-ubah pendirian, saya akan terus jawab, cikgu saya nak jadi peguam. Dulu cita-cita saya sebenarnya saya nak jadi peguam. Sebab itu ketika saya memasang set cita-cita saya untuk menjadi peguam, bila di sekolah ada je pertandingan public speaking, pengucapan awam, saya lah nama yang tersenarai dalam pertandingan-pertandingan tersebut. Sebab di situ yang saya tahu, saya nampak, saya nampak di situ yang mendorong saya untuk menjadi seorang peguam. Masya Allah. Kan? Walaupun pada hakikatnya dalam keluarga saya seorang yang sangat pendiam. Sedangkan sampaikan arwah ayah saya ada cakap, Fitri kau ni macam mana boleh masuk dalam pertandingan debat, pertandingan pidato dan sebagainya ni, sedangkan kau kat rumah susah nak bercakap. Tu arwah ayah saya cakap lah. Tapi tak apa.
bila tersebut arwah ayah teringat pak cik bawa kita pergi apa namanya memancing ikan kat tepi tu. Ya, betul. Itulah kenangan Allah arwah ayah saya. Saudara Allah, Ustaz Fahmi teringat. pernah sampai ke kampung saya kan. Terima kasih banyaknya. kita naik motor je Fit, naik motor je pergi Naik motor pergi Honda tadi, kan, naik motor Honda time tu. Pergi Honda sawah, motor padi. Chris. Motor Chris Ustaz Fahmi punya. Lepas tu motor Honda yang arwah ayah tu bawa kita pergi mancing ke belakang. Ya, pergi lepas tu masak sawah, lemak cili benda. api. Allah Kan? Akbar, teringat betul lah momen ni. Itulah. Semoga Betul. semoga arwah ayahnya pakcik ditempatkan dalam golongan orang yang soleh. InsyaAllah, amin. InsyaAllah. Jadi kat situlah Ustaz Fahmi. Memang orang tak expect. Saya pun sendiri ketika itu tak expect pun. Tapi saya memasang cita-cita. Memang nak jadi seorang peguam ketika itu. Sebab saya tak tahu kenapa saya minat seorang peguam. Kerana niat pertama saya ketika itu untuk menjadi peguam. Niatnya pertama adalah nak membantu orang-orang yang susah, membantu orang-orang yang sedang ada masalah dan sebagainya. Jadi niat di situ dah mendorong. Tapi bila dah meningkat level ke peringkat sekolah menengah, dah masuk universiti, jadi apa yang kita set tu dah mula sedikit demi sedikit berubah. Apa yang kita dah plankan tu berubah. Jadi apa yang saya nak katakan kat sini, ini mungkin boleh diambil teladan kepada rakan-rakan, adik-adik dekat luar sana yang mana-mana pelajar universiti dan sebagainya, junior-junior kat luar. Jika perubahan itu berlaku dalam diri kita, jangan kita cepat melatah. Kita jangan cepat melatah. Kita kena keep on. Okay? Ataupun dalam bahasa mudahnya, budak-budak sekarang ni move on. Kalau bercinta tu dah putus, mulalah macam-macam lah. Okay? Kalau dah putus cinta tu macam-macam. Sekarang Ustaz Fahmi remaja sekarang, saya pun kata di dalam kelompok remaja, okay, kalau masalah-masalah begini, memang sukar untuk kalau kita tak treat dengan betul, memang sukar untuk kita bendung. Jadi apa yang saya cakap, adik-adik kat luar sana, kalau kita ada berlakunya begitu, jangan cepat melata. Okey, tengok di mana kita punya prioriti, keutamaan kita ketika itu. Okey, mana keutamaan kita. Jadi kita nak capai big Y. Bila nak capai big Y, please focus. Itu yang paling penting. Baik. Baru kita dapat big Y kita tu, insya-Allah. Baik saudara Fitri, baik, kita dah nampak dah kita punya semangat kita dah. Bila perkataan kita nak sampai big Y kita perlu fokus. Fokus ni sudah pastinya sangat penting dalam apa jua yang kita lakukan. Sebelum ni mungkin kita nak flashback sikit, mungkin tim kita boleh tunjukkan sedikit paparan gambaran okey, kita nak tengok semangat sikit lah saudara Fitri kita. Kita nak tunjukkan kepada penonton kita ni. Paparan sedikit gambaran-gambaran. Okey, mungkin boleh cerita sikit kita sambil cerita ni sambil santai ni. Di sekolah yang penuh keramat ni, saya pernah buat program motivasi ni 2 kali sini. Ya betul, Ustaz Fahmi pernah hadir di sekolah saya Seri Semban. Ini keluarga besar saya di sekolah. Ini keluarga besar saya, keluarga tersayang saya, rakan-rakan guru, rakan-rakan warga pendidik. Yang orang kata, kenapa saya kata keluarga, saya tak kata rakan. Saya berani cakap kat sini, kalau rakan-rakan saya yang pendidik ada dengan ni, nyatanya di sini jujur ni saya cakap, ini adalah keluarga saya, abang, kakak, adik-beradik, rakan sejawat. Mereka saling orang kata keep in touch. Saling orang kata kita baling dia sambut, kita sambut dia baling, sama macam itulah ibaratnya. Ini keluarga saya di sekolah Seri Seremban. Nantilah gambaran kami di sekolah Seri Seremban. Ni kata tahun terakhir sebelum pandemik kita menyambut Hari Guru. Masya-Allah. Masa ni boleh duduk rapat-rapat tak payah pakai mask yang ni tahun 2019 gambar ni. 2019, masya-Allah. Kita flashback, saya buat sikit title kat atas tu sebab kita nak ambil aura semangat tahun 2020 kita tak dapat sambut Hari Guru, tu yang sedih. Jadi kita buat gambaran macam ni je lah. Alhamdulillah dapat juga merasai. Saya lupa saudara Fitri, yang pakai kain waring tu siapa nama dia? Ustazah Suzana, Puan Suzana. Kini sekarang berjawatan, sekarang ni dah berjawatan guru besar dah. Guru besar, masya-Allah. Nanti sampaikan salam saya kepada Ustazah Suzana dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Beliau sangat baik orangnya. Baik, kita nak tengok sikit gambaran lain pula. Gambaran lain. Okey, ini saudara Fitri bersama dengan tim. Ini pasukan sekolah saya sendiri, sekolah menengah. Sekolah Seri Seremban ni ada 2, sekolah rendah dan sekolah menengah Ustaz Fahmi. Jadi saya bekerja ataupun berkhidmat mendidik di sekolah rendah. Namun penjawatan saya selaku jurulatih sukan itu saya memegang dua-dua sekali, rendah dan menengah. Jadi ini adalah pasukan lelaki bola tampar saya, yang mana ini adalah pasukan ketika ini kami Johan dalam peringkat daerah tahun 2019. Ini banyakkan gambar ni adalah sebelum 2020. Maksudnya sebelum berlakunya pandemik COVID-19. Inilah kenangan-kenangan kejayaan yang kami dapat. Masya-Allah. Allahu Akbar.
Ini program motivasi yang saya buat, dijemput selaku penceramah. Saya Masya-Allah. 3 lah Ustaz Fahmi kan. Macam kalau Ustaz Fahmi saya rasa kalau saya 3, Ustaz Fahmi 6. Dia punya komitmen. Saya 3 insya-Allah. Setakat ni saya selaku Masya-Allah, jangan pendidik, gitu. Allah Akbar. pendidik, jurulatih, saya juga seorang juga penceramah Gimana tadi? jemputan. Kita nak tengok masa sekejap tadi. Ni masa je pengacara ni. Ni saya yang tadi yang pegang mic tu saya mengemudikan acara majlis orang kata majlis rasmi untuk program sekolah. Ini kita nak flashback sikit beberapa pengalaman seketika Saudara Fitri kita. Ni ketika ni yang ni saya bersama dengan pengarah Jabatan Agama Islam, Jabatan Hal Ehwal Agama Islam iaitu Ustaz saya tak ingat, minta maaf. Tapi ketika ini adalah saya mendapat mewakili anak-anak saya, anak-anak nasyid saya memenangi untuk acara qasidah. Masya-Allah. Peringkat negeri ni. Qasidah peringkat negeri. Alhamdulillah. Tahniah, Masya-Allah Saudara Fitri, Cikgu Fitri kita. Okey, baik, alhamdulillah. Ni masa tempoh tahun lepas mungkin tahun lepas sebab pakai ya betul. Ni tahun 2020 kami ni dah berlaku pandemik COVID-19 ni dah berlaku dah. Tu yang pakai mask tu. Okey, baik. Ini sesi pembelajaran PDPR lah. Okey, walaupun ni yang tak dapat. betul. Inilah cabaran kami warga pendidik, bukan saya saja, seluruh warga pendidik seluruh Malaysia mengalami kata kekangan, kepayahan, keperitan untuk menjalani pembelajaran dan pengajaran dalam ketika mana pandemik COVID-19 ni, iaitu cabaran mengajar dalam maya ni. Satu benda yang sangat baru dan sangat mencabar. Betul, sangat mencabar. Ini antara gambar. Baik. Ini kita nak masuk sikit. Kita nak masuk sikit untuk pengetahuan semua penonton-penonton sekalian. Dalam masa sama inilah yang dikatakan Saudara Fitri ni ada satu minat yang lain. Minat dia minat ni sebenarnya jarang-jarang berlaku bagi seorang lelaki lah. Yang saya rasakan ada pada diri beliau dan beliau merupakan seorang pengarah urusan Q-Hub Deco dan beliau juga bersama dengan kami di Saudagar Muslim untuk menggerakkan untuk renovation rumah secara konsep Islamik. Dan insyaAllah kita akan jalinkan secara hubungan secara orang kata jalinan orang kata secara serius, yang mana di tim kami Saudagar Muslim bersama dengan Q-Hub Deco akan melengkapkan cita rasa impian anda untuk jadikan rumah anda sebagai rumah yang orang kata baiti jannati. Inilah dia kata baiti jannati, masya-Allah. Ni boleh cerita sikit Saudara Fitri, ni rumah di mana ni? Lepas deko di mana ni? Okey, ni rumah ni di area Seremban juga. Okey, di area Seremban, di area Parut. Mana rumah ni berkonsepkan Scandinavian. Okey, mana dia modern style dan dia ada elemen-elemen klasik juga kat situ lah. Jadi kita ni ID saya selaku interior design untuk menggalas tanggungjawab untuk melukiskan layout, dan kita memberikan saranan idea kepada kita punya pelanggan kita iaitu owner rumah untuk menghiasi hiasan dalam rumah mereka mengikut konsep yang mereka nak. Jadi kita membantulah di situ. Jadi apa yang ada kita gunakan, apa yang rasa kita perlu tambah itu ditanggung oleh customer kita sendirilah. So saya nak ajak suami-suami yang melihat video ni, suami-suami ni nak bagikan hati isteri-isteri ni, jangan pening-pening kepala. Boleh kontak kami, boleh kontak kami, buatlah kejutan isteri-isteri anda dengan benda-benda macam ni. Mula-mula kita ajak keluar, balik-balik kita terus bagi tim kita deko. Balik-balik tengok-tengok ada perubahan. Mesti dia tersenyum panjang. Betul. Nak membahagiakan isteri dengan cara pelbagai kan. Nak membahagiakan isteri tu dengan caranya pelbagai. Contohnya menghiasi dalam rumah, siapa yang tak nak kan. Betul. Konsep dalam rumah kita bersih, kemas, cantik. Kita tengok ni gambar lain. Kita tengok ada gambar lain ke? Ni gambar masa gambar di kelas ni semangat anak-anak. Ni di kelas. Anak-anak murid tahun 1 saya ni yang comel-comel ni, anak-anak tahun 1 sedang asyik melukis buat pendidikan seni PSB. Ini dalam kelas sekolah rendah sekolah ni Seri Seremban cantik ya betul. Ni sekolah rendah Seri Seremban. Itulah dalaman bentuk dalam kelas dia. Dengan ceria lagi dekat suasana sini kan. So sangat-sangat memberikan satu keselesaan yang sangat kondusif lah. InsyaAllah. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Baik insyaAllah. Okey, itu maknanya menggunakan pembelajaran tu menggunakan iPad betul Difahamkan? Ya betul.
sejak kita sekolah Siseman sejak dah diiktirafkan sebagai guru-guru yang mengajar di sekolah Siseman sejak dah diiktirafkan selaku Apple Teacher, maka kami seluruh warga pendidik sekolah rendah, menengah sehinggalah ke pra bestari merupakan guru-guru yang menggunakan 100% Apple iPad. Masya Jadi Allah. pembelajaran dalam kelas kami guru-guru mengajar secara tidak langsung secara teknologi iaitu menggunakan iPad. Dan kalau tengok dekat dalam kelas kita ada interactive board, kita ada dilengkapkan dengan teknologi ICT yang begitu lengkap untuk pembelajaran anak-anak secara kondusif dalam kelas. Baik, Itulah dia. Alhamdulillah. Seri Seremban. So Itulah saya nampak, kami di Sisman. saya nampak tadi nampaknya begitu semangat pengajaran dia. Dan ini salah satu juga gambaran ni yang Saudara Fitri berkongsi dengan saya gambar. Nampak simple hiasan rumah ni tapi sejuk mata memandang. Kan? Dia Sejuk je berkonsepkan mata. cita rasa English mungkin style English English style bila ada putih. English style. Dia main tone warna je, main tona warna je. Ni simple, Baik, insyaAllah. design-design yang simple untuk dining. Okey, sebenarnya sambil kita tengah tengok gambaran ni, kita nak tanya sikit Saudara Fitri. Mungkin boleh boleh. cerita sikit kenapa sebenarnya boleh tergerak hati untuk memasuki bidang Q-Hard Deco ni. Boleh cerita sikit dan apa sebenarnya di sebalik cabaran awal untuk Saudara Fitri memulakan satu bisnes. Mungkin dari segi sudut melihat dari segi sudut kadang-kadang seorang guru kesibukan seorang guru ini kita tahu nak menguruskan anak murid, menguruskan keluarga dan sebagainya, tetapi dalam hal ni boleh Saudara Fitri boleh membagikan masa itu dengan baik. Guru-guru kerja tapi sama-sama boleh juga mencari rezeki sebagai seorang usahawan tu. Tu yang penting tu, sebagai seorang usahawan yang menggerakkan konsep ni lah, Deco secara orang kata Islamik yang saya nampakkan lah. Yang saya difahamkan sebelum ni Saudara Fitri pernah menjual satu produk yang mana hard coffee mungkin betul. boleh cerita sikit tentang sedikit gambaran awal tu, boleh sediakan? Boleh. Terima kasih Ustaz Fahmi. Okey, berkenaan dengan macam mana saya boleh berkecimpung dalam dunia Q-Hard Decoration, iaitu nama secara rasminya syarikat saya Q-Hard Decoration and Lifestyle, ataupun lebih kita sinonimkan syarikat yang memberikan perkhidmatan untuk tata hiasan dalam rumah. Saya bermula pada tahun lepas sebenarnya Ustaz Fahmi. Bila kita sebenarnya saya dengan Ustaz Fahmi ni, kalau audien tahu, saya maklumkan kat sini, Ustaz Fahmi pun dia tak cerita tu, dia cuba nak rahsiakan. Sebenarnya saya dengan Ustaz Fahmi ni sebenarnya kita orang adalah partnership untuk satu company yang lain, iaitu company pertama saya bersama dengan Ustaz Fahmi adalah company consultant training, Tip Top Synergy. Jadi sebelumnya berlaku pandemik COVID-19, kami memang aktif dalam dunia konsultan, iaitu kita datang ke sekolah, dapat jemputan untuk buat program 3 hari 2 malam, program ceramah motivasi, kepimpinan, kemah ibadah dan sebagainya. Jadi bila berlakunya COVID-19, itulah cabaran yang kalau nak ditanyakan cabaran, itulah cabaran. Bukan saya saja menerima cabaran itu, kita seluruh dunia menerima cabaran tersebut kan. Jadi kalau bila berlakunya begitu, jadi saya terus orang kata terus twist. Kita terus twist. Kalau ikutkan boleh je. Kalau saya nak fikir orang kata selamatnya, saya tak ada masalah pun. Saya masih bersyukur alhamdulillah kerana saya masih ada pendapatan bulanan yang tidak terjejas lagi, iaitu sebagai seorang guru. Tapi kita ni biasalah manusia Ustaz Fahmi, kita ni sentiasa akan ada nak keinginan dan adanya keinginan dan kehendak yang kadang-kadang kita sendiri tak boleh nak kawal. Tapi apa yang saya lakukan ni adalah perkara-perkara yang ke arah yang positif. Jadi bila kita dah ada kekangan berlakunya pandemik COVID-19, tidak boleh bertemu bersemuka, tak boleh rentas daerah, rentas negeri untuk datang ke sekolah, dan sekolah pun tak ada yang buka, pembelajaran pun di rumah dan sebagainya. Jadi perkhidmatan konsultan tu, motivasi tu terhenti ketika itu. Memang terhenti. Saya masih ingat lagi kita berlakunya pandemik pada tahun lepas, bulan 3 dah bermula, sehinggalah kita nak masuk balik ke fasa yang kita boleh datang sekolah balik sehingga bulan Oktober. Begitu lama tempohnya kita duduk secara MCO, tak boleh ke mana-mana sampai bulan 10. Jadi di situ saya cuba untuk fikirkan alternatif bagaimana untuk tambahkan pendapatan. Sedangkan betul pendapatan yang sedia ada selaku guru tu cukup, tapi macam saya sebut yang awal tadilah, kehendak kita tu ada. Sebab dalam Islam pun tak menghalang untuk kita untuk cuba cari kesempurnaan.
Betul, Jika yang dah ada itu kita nak lengkapkan lagi supaya kita nak dapatkan kesempurnaan tu untuk lebih baik lagi. Itu yang saya belajar dalam agama kita kan. Islam pun mengajar di situ. Okey, jadi saya pun fikir untuk twist. Sedangkan ketika itu memang saya dah mula dengan design hot, design hot coffee, frame hot, frame art frame dan sebagainya. Saya bermula dengan menjual. Saya bermula dengan menjual secara online, saya menjual dengan kenalan-kenalan rapat, saya jual dengan saudara mara, keluarga yang dekat-dekat. Di situ ada sambutan. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat dan terima kasih kerana memberi support ketika itu. Jadi saya pun kata tak apa, kita teruskan. Saya azam pada diri saya, di situlah rezeki. Mungkin tak ada rezekinya di A ni, saya mulakan dengan B ni, mungkin rezeki Allah nak bagi kat sini. Jadi saya teruskan. Saya tak pandang belakang lagi dah. Saya teruskan dan buat seperti biasa. Dan dalam masa sama, saya ni jenis, Ustaz Fahmi, saya ni jenis yang suka cabar diri. Ya, betul. Saya suka cabar diri saya, tapi Kenal, memang kenal. Jadi saya ni masih orang kata cabar diri, tapi dalam masa sama masih orang kata tak nak banyak-banyak, okay? Cuma buat apa yang saya suka. Tu saya punya prinsip. Yeah. Jadi saya pun cubalah, sebab saya memang suka rumah saya sendiri pun, kediaman saya sendiri pun saya buat cantik-cantik. Okay, walaupun pada dulu asalnya saya sewa rumah, ni ada planning nak beli rumah. Jadi dalam masa sama memang dah ajar diri untuk kemas, hias situ, hias sini, nak nampak cantik. Sebab bagi saya, benda-benda yang saya buat ni dia tak merugikan, sebab dia berbalik kepada kita nak selesa, kita kena buat. Tak ada orang lain akan buat. Di situlah saya bermula. Jadi saya mula dengan satu buah rumah. Kalau saya rasa kalau puan tu ada dengar ketika ini, saya nak ucapkan terima kasih lah. Sebab puan ni pun kira keluarga angkat saya. Saya bermula dengan rumah dia, buat laundry kecil. Saya mulakan dengan buat laundry kecil. Saya tak pasti saya ada kongsi tak gambar tu. Saya ada buat laundry kecil. Laundry kecil puan ni lah yang membuatkan saya terus mengorak langkah ke hadapan untuk be serious. Untuk be serious dalam orang kata tata hiasan dalam rumah. Di situlah bermulanya saya. Baik, insyaAllah. Baik, Fik. Baik, insyaAllah. Alhamdulillah. Okey, baik. Kalau nak ceritakan tentang konsep ataupun yang telah dibuat oleh Saudara Fitri ni memang banyak. Cumanya yang menariknya kat sini sebenarnya kita nak bicara tentang bagaimana untuk kita menjadi orang kata insan yang lebih sempurna lah. Di pandangan mungkin kita ni sebagai seorang suami, sebagai seorang isteri, kita ni saling lengkap melengkapi. Dalam masa sama juga saya suka tadi kata Saudara Fitri, dia nak jadikan rumah dia, kediaman tu satu benda yang tempat selesa. Sebab sekarang ni kita banyak work from home. Kita banyak sekarang work from home kat rumah dan sebagainya. So tuan-tuan dan perempuan, kalau sekiranya bersama minat dengan kami, kalau berminat bersama dengan Q Hard Deco dan merupakan adalah satu panelis kami di Saudagar Muslim, bolehlah berjumpa dengan kami di Saudagar Muslim, dan boleh mungkin hubungi kami boleh hubungi kami dengan kami, dan boleh melayari Q Hard Deco juga sama-sama. Apa yang saya berkatakan dari sisi sudut di segi Allahu Akbar, lupa dah. Sebab ada tiba-tiba lupa pula. Lupa pula. Sebab ada gangguan sikit, Saudara Rahmat ni. Saya kena maklum lah. Okey. Baik, sebenarnya kita nak beritahu sikit kepada tetamu kita. Kita nak bagi tahu sikit dan kita nak bagi hadiah kepada hadiah istimewa hari ni. Kita nak tanya kepada, sebelum kita nak bicara tentang satu tajuk sikit lagi, kemerdekaan. Apakah tajuk tema sebenarnya? Mungkin kita nak tanya sikit, apakah tema kemerdekaan pada tahun ini sebenarnya? Mungkin siapa yang boleh jawab di ruangan komen, kita nak tengok yang bersama dengan kita. Walaupun mungkin petang-petang ni, biasalah petang-petang ni ramai yang beli barang. Petang-petang ni mungkin keadaan tu mungkin ialah tengah bersukan dengan beriadah. So saya nak bagi tahu kepada semua, apakah tema sebenarnya tahun ini? Mungkin saya ataupun Saudara Fitri pun tahu. Saya rasa kalau saya bagi tahu dah tak jadi kuis lah untuk yang luar kan. Okey, baik insya-Allah. Sudah pastinya Saudara Fitri memang tahu sebab ini yang akan dibicarakan. Dan sementara kita menantikan jawapan daripada penonton kita. Okey, saya ulang balik, apakah tema kemerdekaan kita? Mungkin bagian tim boleh tulis sikit apa tema kemerdekaan tahun 2021. Mungkin boleh tulis sikit soalan tu, apakah
tema kemerdekaan 2021. Tanda soal. Kita nak tengok siapa yang boleh jawab. Kita ada hadiah istimewa untuk anda semua. Sudah pastinya. Baik, Saudara Fitri. Kita tengok kita dah mengecapi kemerdekaan hampir juga dalam 64 tahun. Sudah Ya, pastinya umur kita pun mungkin separuh daripada umur ni. 64. Tadi Saudara Fitri 32 kan? 32 Ya, kali betul. 2, 64. Mana separuh umur Separuh abad. Fitri ni. Kalikan 2, dah kemerdekaan dah. Orang kata 64 tahun kita dah mencapai kemerdekaan. Bila mana kita dah kita sebut tentang kemerdekaan. Untuk kemerdekaan. Kita tahu sekarang ni Malaysia pun diuji dengan pertukaran pemimpin. Pertukaran kita punya pemimpin baru dan sebagainya. Tahniah kepada Dato' Seri Ismail Sabri di atas Ismail pelantikan Sabri. Perdana Menteri Malaysia. Mudah-mudahan insyaAllah Yang dengan ke-9, jawatan ini Ismail Sabri akan terus diberikan Mengemudi. kekuatan dan digunakan kecekalan dalam hati untuk memimpin negara Malaysia kita. Kita tahu sekarang ni Malaysia telah diuji dengan pandemik COVID-19. Dalam masa sama juga kita sekarang ni tahun ni kalau contoh ketika ni, kalau tahun lepas ini macam ni saya tengah sibuk tengah nak uruskan bulan kemerdekaan ataupun sambutan kemerdekaan orang kampung. Saya melibatkan 6 orang ketua kampung dan tok penghulu di seluruh kampung saya di Aitam, Muar, Johor. Saya ingat lagi tahun lepas saya uruskan. Tapi bila mana tahun ni kita nampak sekarang ni bila kemerdekaan ni tak ramai sebenarnya dari segi sudut kesedaran. Kita tahu mungkin agaknya rakyat Malaysia sekarang ni mungkin terkesan. Mungkin rakyat Malaysia ni sekarang tidak sempat memikirkan sambutan kemerdekaan ni. Mungkin boleh tanya sikit dan boleh beritahu kepada penonton semua bagaimanakah erti kata untuk kita nak menyambut dan kita nak semaikan cinta kita dengan negara Malaysia kita dengan dengan kemerdekaan yang bakal ataupun kita sambut 64 tahun tidak lama lagi. Dan insya-Allah mungkin Saudara Fitri boleh ceritakan tentang erti di sebalik pengorbanan kemerdekaan kita pada tahun 2021 ini. Silakan. Okey, Alhamdulillah. Terima kasih Saudara Ustaz Fahmi. Baik, kalau kita nak menceritakan ataupun nak membualkan bicara berkenaan dengan kemerdekaan ni, ia salah satunya benda yang sangat besar. Ia sangat besar untuk kita rangkumkan, untuk kita simpulkan, untuk kita terjemahkan. Jadi, kita ambil secara mudah, kemerdekaan artinya ada kebebasan. Dari kebebasan apa yang kita inginkan pada kali ini? Sedangkan kalau kita tanya semua orang secara generalnya, secara umumnya, kebebasan daripada apa yang dah berlaku pada kita 2 tahun yang mendatang ini, iaitu pandemik COVID-19. Rata-ratanya kalau kita tak tanya pun, secara realistiknya boleh kita andaikan jawapan di mulut-mulut netizen kita di luar sana pastinya akan seperti mana yang saya sebut tadi. Nak bebas daripada COVID-19. Supaya apa nak bebas? Supaya nak kembali balik suasana seperti sebelum datangnya COVID-19. Iaitu banyak perkara-perkara yang sebelumnya datangnya COVID-19 ini berubah sekaligus apabila datangnya pandemik ni. Jadi perkara-perkara ini yang kalau kita katakan kemerdekaan untuk secara umum besarnya adalah nak bebas daripada wabak ini. Tapi kalau kita ambil secara close up daripada kecilnya dalam diri kita, itu yang paling penting yang ingin saya kongsikan. Apabila Ustaz Fahmi menjemput saya untuk buat bicara pada petang ini dengan tajuk usahawan versus pendidik, yang mana betul lah apa yang dikatakan oleh Ustaz Fahmi di awal tadi, versus tu sebenarnya bukan lawan. Bila kita letak lawan itu nampaknya kita nak menjurus ke arah negatif. Kita tak nak, kita nak twist ke arah yang positif, lebih baik. Jadi supaya mentaliti kita ni paling cepat negatif tu datang dulu berbanding positif. Betul. Jadi kita kena ubah. Kita kena ubah supaya mentaliti kita yang negatif itu boleh fikirkan negatif, tapi biarlah orang kata positif itu membentuk diri kita dan menutup negatif itu supaya kita sentiasa ke hadapan dalam keadaan yang orang kata satu level yang betul-betul teguh, betul-betul mantap. Seperti mantap Syekh, kan? Mantap. Jadi usahawan versus pendidik yang dikatakan dalam tajuk kita pada petang ini, daripada konsep saya, kemerdekaan untuk diri, untuk diri kita selaku manusia, selaku individu yang berada di negara kita Malaysia yang cukup perfect, sempurna bagi saya lah. Cukup sempurna. Kita tak perlu nak banding-bandingkan dengan negara-negara lain. Kita cukup bangga dengan negara kita yang ada sekarang. Biasa cabaran yang ada dalam negara kita ketika ini dengan cabaran politiknya, dengan cabaran wabaknya itu adalah satu kita anggap ni nak ajar minda kita positif. Kita anggap perkara itu adalah ujian. Ujian dan nak
perkara yang kedua untuk kita didik diri kita, hati kita, minda kita dalam keadaan yang positif. Pertama, ujian itu sebab apa? Ujian itu sebab Allah sayang kita semua. Bila Allah sayang kita, Allah sayang kita semua, maka Allah uji. Kalau Allah abaikan kita, tak ada ujian, maka kita akan rasa kosong. Bukan kita saja, jiwa kita, rohani kita, jasmani kita akan kosong. Jadi sebab itu, perkara yang paling penting yang ingin saya sarankan, kita kena sentiasa positif. Berfikiran yang positif, tindak tanduk kita yang positif, barulah jiwa-jiwa kita sentiasa akan positif. Kemerdekaan yang dikatakan dalam apa yang kita nak bualkan pada petang ni, Ustaz Fahmi, kemerdekaan adalah membebaskan diri kita dari diri kita sendiri. Okey, dari diri kita. Dari diri kita, apa yang kita pernah buat yang sebelum ni, perkara-perkara yang tidak baik itu, kita nak keluar dan bebaskan diri kita daripada perkara-perkara yang tidak baik itu kepada ke arah yang lebih baik. Okey, kalau dulu kita orang yang seperti biasa-biasa, kenapa sekarang ini dah 64 tahun kemerdekaan dah berlaku dekat negara kita Malaysia, kenapa kita masih nak yang 64 tahun yang dulu? Kita pastinya nak 64 tahun yang akan datang ni lebih baik. Itulah yang saya pasangkan pada diri saya sekarang ini. Betul, jatuh bangunnya kita dulu, kita tak boleh nak nafikan, Ustaz Fahmi. Saya sendiri akui. Saya sendiri akui di sini, saya akui jujur, saya cakap bukan tak pernah rasa jatuh. Bukan tak pernah rasa bangunnya sendiri, berusahanya sendiri, pernah rasa. Tapi dengan semangat jiwa yang besar, dengan kemerdekaan yang ada, semangat yang ada hari ini, sekeliling kita, surrounding kita juga ada spiritual, orang kata semangat yang itu, maka saya bergerak melangkah demi langkah sekarang ini dengan lebih gagah, dengan lebih kuat untuk kita nak dapatkan 64 tahun yang akan datang lebih baik daripada yang sekarang. Begitulah yang saya katakan. Jadi kemerdekaan yang saya ingin tekankan kat sini adalah kemerdekaan untuk membebaskan jiwa diri kita daripada perkara-perkara yang dah lama dulu berlaku, takkan nak berlaku lagi. Kita nak bagi yang lebih baik lagi. Orang kata among the best lah, among the best. Itu dari sudut pandangan saya lah kemerdekaan tu. Baik, Saudara Fitri. Baik, saya rasa begitu jelas pandangan Saudara Fitri berkenaan tentang kita punya tentang kemerdekaan kita ni. Okey, kita nak tengok komen kita. Baik, tadi kita rasa kita dah ada macam ni pemenang kita ataupun soalan tadi. Apakah tema kemerdekaan 2021? Idris Muhammad, sebelum tu kita Anwar Cik Siman memberikan salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Anwar Bisman kerana terus bersama dengan kami. Baik, Cik Idris Muhammad, tema Hari Kebangsaan Malaysia Prihatin, teka saja. Alamak, lain macam teka saja. Teka pun boleh betul ni, lain macam ni. Alhamdulillah, betul. Tanya. Malaysia Prihatin, tanya. Ya, Malaysia Prihatin. Ya, tanya Malaysia Prihatin. Bila dengar Malaysia Prihatin ni saya nak pantun sikit lah. Masya Allah, Malaysia Prihatin tema rasmi untuk sambutan Hari Kebangsaan. Pemimpin negara kita sanjungi membentuk negara menuju wawasan. Baik, insyaAllah silakan Saudara Prihatin untuk membalas pantun kita pada petang ni. Boleh ke? Oh, ini tak ada dalam perbincangan ni untuk ada pantun. Biasanya kalau pengacara majlis ni dia on the spot. InsyaAllah cuba di akhir nantilah saya cuba dapatkan pantun untuk membalas pantun yang ni tadi. Baik, insyaAllah. Kita hutang pantung tadi. Okey, baik Saudara Fitri. Tadi Saudara Fitri, sahabat saya ni, untuk ketahuan semua sahabat saya dunia akhirat ni, insyaAllah saya ni memang rasa teruja lah bila saya live dengan beliau pada petang ini. Sudah pastinya walaupun mungkin kita tidak lama berjumpa, tapi mungkin di ruangan media inilah satu kita punya perkongsian lah. Dan di sini juga kami nak maklumkan kepada penonton-penonton yang bersama dengan kita. Nanti mungkin Saudara Fitri boleh buat hebahan. Kita juga ada orang kata sesi orang kata program sambutan kemerdekaan sambutan kemerdekaan yang kita akan sambut, dan kita ada buat pertandingan syarahan pidato saja untuk orang tahu semua pidato saja. Mungkin sekejap lagi kalau sempat, tak tahulah, mungkin nanti kita akan share lah. Kita akan share di Facebook. Saya rasa tak sempat untuk saya share di sini. Tapi apa pun insyaAllah saya nak beritahu kepada anda semua, di start hari esok kita dah mula promosi untuk pertandingan syarahan sajak kemerdekaan, pertandingan azan dan iqamah, dan juga pertandingan mewarna bagi program kita untuk sempena kemerdekaan ini. Dan tidak lupa juga sebenarnya kita masih buka lagi untuk pertandingan pidato untuk belia-belia mahasiswa khususnya untuk memasuki pidato kita. Terus follow bersama dengan kami di ruangan Mantap Share dan di ruangan Convention Islami Digital dan juga di ruangan Kadok. Dari sini kita kerjasama dengan rakan siswa Yadim Quiz. InsyaAllah, mudah-mudahan. Baik, insyaAllah. Okey, baik. Sudah pasti tadi tahniah kepada Encik Idris Muhammad kerana memenangi ataupun hadiah kita berupa
berupa percutian di Langkawi menaiki helikopter dengan tajaan sendiri insya-Allah. InsyaAllah. Baik, tahniah Encik Idris Muhammad. Tapi tajaan sendiri Jangan marah Masya-Allah InsyaAllah. Jangan risau hadiahnya nanti kita akan personal dengan Encik Idris Muhammad. Hadiahnya nanti insya-Allah kita akan berikan hadiah yang menarik kepada Encik Idris Muhammad. Terima kasih kepada semua. Okey. Encik Mawi Armawi, mantap Ustaz Fahmi, saudara Fitri. Baik, Mawi Armawi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Das video baik insya-Allah. Okey, terima kasih. Nurul Hafizah Muhammad, terbaik fit. Ada juga follower terbaik fit macam kena Masya-Allah, macam kena. Ustaz Fahmi jangan marah, Ustaz Fahmi jangan marah. Tahan. Jangan marah. Baik. Dia terbaik fit je. Dia tak terbaik pula. Aduh, hai, masya-Allah. Dia terbaik seorang je, masya-Allah. Alhamdulillah. Hashtag jangan marah Okey, baik insya-Allah. Okey, baik saudara Fitri. Kita sebenarnya dah berada di penghujung rancangan. Sebenarnya tak cukup masa kita nak wawancara saudara Fitri ni sebenarnya. Ya, betul. Mungkin di lain masa dan lain waktu mungkin kita akan berbicara. Cumanya dari segi sudut ni mungkin tadi kita dah memberitahu kepada penonton semua. Dan saudara Fitri telah memberitahu kepada kita bahawa bila mana contoh usahawan versus pendidik ini sudah pastinya satu jawatan yang berbeza. Bila mana ni saya nak mengajak kepada semua. Bila dalam keadaan erti kata kita sekarang diuji ini, bila mana kita diuji, kita cuba menjadi sesuatu yang luar biasa. Bila satu luar biasa ini, kita melampaui satu benda tahap yang kita akan cuba sehabis baik untuk keluarga kita. Dan saya mengajak pada semua, buatlah yang terbaik dan cubalah orang kata kalau boleh, terus bersama dengan kami di ruangan ini. Dan sebab banyak lagi peluang-peluang yang kita akan buka, khususnya di Seragam Muslim, kami mengalu-alukan kepada business owner khususnya kepada business owner ke setiap produk ataupun servis untuk bersama dengan kami. Sebabnya banyak benda yang kita akan menggerakkan bersama insya-Allah menggerakkan bersama dan mudah-mudahan insya-Allah doakan semoga apa yang kita lakukan ini menjadi satu benda yang kata dimudahkan oleh Allah Subhanahu taala insya-Allah hendaknya. Okey, saudara Fitri, kita kembali semula. Baik, dan sebagai penghujungnya saudara Fitri. Ya, saya. Baik, saudara sebagai penghujungnya mungkin saudara Fitri boleh berikan sedikit saranan, berikan sedikit orang kata kata-kata semangat atau motivasi kepada penonton-penonton kita. Sudah pastinya mungkin tatkala ketika mana kita diuji oleh Allah Subhanahu taala, mungkin yang kita tahu bahawa setiap yang berlaku itu ada hikmah di sebaliknya. Dan mungkin saudara Fitri mungkin boleh sedikit uraian di hujung ni sebagai kata-kata semangat dan kata-kata motivasi kepada penonton kita. Silakan. Terima kasih Ustaz Fahmi. Baiklah, walaupun Ustaz Fahmi kata dah penghujung tu, tapi saya nak ambil kesempatan apabila saya flashback balik ada soalan Ustaz Fahmi yang saya tak terjawab, saya nak jawab sikit. Mungkin ini adalah satu orang kata buah tangan saya kepada pendengar-pendengar di luar sana. Bila yang ada mengatakan tadi Ustaz Fahmi ada kata macam mana saya menguruskan pengurusan masa saya dalam keadaan saya memberikan komitmen dalam dalam masa 24 jam yang kita ada, saya boleh menguruskan 3 benda dalam satu perkara, dalam satu masa. Pertama, saya menjadi seorang guru. Kedua, saya menjadi seorang orang kata jurulatih sukan. Dan yang ketiganya, saya merupakan pengarah urusan untuk syarikat saya sendiri. Tapi ketiga-tiga ini seiring saya menjalankan dengan baik. Okey. Pertama, apa yang saya boleh katakan kat sini, tuan-tuan dan puan yang kat luar sana yang ada sempat mendengar saya dan Ustaz Fahmi untuk petang ini adalah pertama, saya lebih mengutamakan menyusun jadual. Saya letakkan di mana keutamaan saya terlebih dahulu. Okey, kalau 3 yang saya sebut ini tadi adalah utamanya dalam waktu-waktu saya, maka saya susun di mana yang perlu didahulukan. Kalau saya seorang guru pendidik, Isnin hingga Jumaat adalah waktu saya bersama dengan anak-anak murid saya. Jadi saya akan utamakan anak-anak murid saya. Jiwa saya, raga saya, badan saya, otak saya akan bersama dengan murid-murid. Dan sekolah lah. Itu paling utama. Sebab itu adalah kerja hakiki kita. Kerana apa-apa hal nanti dipersoalkan. Okey, akan dipersoalkan nanti di akhirat nanti kan. Jadi saya mesti pegang yang ini yang pertama. Itu Isnin, Selasa hingga ke Jumaat. Waktu saya bersama dengan anak-anak murid saya, bukan cuti umum. Tapi kalau macam cuti Sabtu Ahad jika tidak ada kena-mengena dengan sekolah, kalau itu saya boleh tolak urusan sukan dan saya utamakan kepada kerja company saya. Di situ pengurusan masa saya blendkan dan saya susunkan, dan itulah saya Fitri Muhammad, seorang yang berjadual. Orang nak kata saya ni terlalu ikut jadual, terlalu orang kata statistik untuk sangat pun terpulang.
tapi itulah saya. Sebab saya akan menguruskan masa saya yang uruskan diri saya yang ke sana, saya yang kemari. Itulah saya. Jadi pentingnya kita ni nak buat apa-apa pun, kita perlu ada planning, perancangan. Iaitu perancangan tu masa kita. Sebab masa ni kita tak boleh beli. Masa tu akan berlalu macam tu je. Jadi kita perlu susun. Bila kita susun dengan baik, maka tak akan ada yang akan tercicir. Tidak akan ada tertinggal. Tidak akan ada yang orang kata kita ni acuh tak acuh dalam sesuatu apa yang kita lakukan. Jadi pertama saya letakkan perancangan lah. Okay. Yang kedua, kita perlu fokus seperti mana awal-awal tadi saya sebut. Fokus dengan sesuatu perkara. Bila contoh saya seorang pendidik, seperti rakan-rakan seluruh warga pendidik kat luar sana, bila waktu mendidik anak-anak sewaktu kelas, okey, itulah fokus kami. Okey, kalau pagi sampai petang itulah kami selaku pendidik. Lepas habis kelas, kita buatlah seperti manusia biasa. Okey, kita laluilah seperti biasa. Kita nak buat apa dan sebagainya, lalui seperti biasa. Dan yang ketiga yang saya kongsikan kat sini sebelum saya rumuskan segala-galanya sebelum Ustaz Fahmi, yang ketiganya ialah kita kena ikhlas. Kita kena ikhlas. Apa yang kita lakukan dari hati. Contoh saya mengajar, mendidik anak-anak murid saya. Datang daripada hati, kita sampaikan itu dari hati. InsyaAllah apa yang kita berikan kepada anak-anak murid didik kita, insyaAllah akan sampai dan akan dipermudahkan. Dan urusan kita juga dipermudahkan. Seperti dalam Al-Quran dan hadis pun ada sebut, jika kita mudahkan urusan orang pada hari ini, Allah akan mudahkan juga urusan kita. Itulah pegangan saya untuk tips yang ketiga tadi. Jadi itulah saya, pengurusan masa. Saya sangat berjadual. Saya seorang yang berjadual. Kalau saya tak tulis jadual saya atas kertas, saya akan tulis jadual saya atas iPad saya. iPad saya ke sana kemari memang saya akan bawa. Kalau saya terlupa, kalau tak ada terlepas dalam ingatan saya akan buka iPad saya. Saya akan refer jadual. Setiap malam sebelum saya tidur, lepas solat Isyak, selepas selesai tugas-tugasan untuk hari esok, selepas saya baca surah Al-Mulk untuk tidur, lepas tu saya akan cek jadual saya untuk esok hari. Saya akan susun. Bergeraknya saya masa esok selepas subuh tu adalah mengikut jadual. Saya tak kisahlah orang nak kata saya, alah Fitri dia jadual sangat lah. Saya tak kisah. Benda tu tak membataskan saya untuk tidak mengalahkan saya sebab memang itulah saya. Itulah cara saya, Ustaz Fahmi. Macam mana saya boleh kontrol 3 dalam 1? Dari segi pengurusan, sangat penting. Jadi adik-adik dekat luar sana, nak kerja ke, nak belajar ke, nak buat 2 dalam 1 ke, boleh. Tak ada masalah. Adik-adik semua boleh buat. Cuma pastikan perancangannya mesti jelas. Seperti mana tadi nak big why. Kalau nak big why tapi perancangannya tak jelas, tak tersusun, tak rapi, big why tu tak jadi why lagi dah. Tak tahu jadi huruf apa lagi. Jadi itu yang paling penting. Susunlah jadual anda, susunlah masa anda. Dan yang keempat ni bukan tips, tapi ini adalah saya punya prinsip dan pantang saya. Bukan marah ni tak marah Ustaz Fahmi, ni tak marah. Okey, tapi pantang saya, kepantangan saya, sebab kepantangan saya ni bukan kepantangan saya pada orang lain, tapi kepantangan saya pada diri saya. Saya tak suka memberi alasan tak ada masa. Saya paling pantang bila untuk diri saya. Kadang-kadang kita ni kan hati kecil kita ni bercakap tau. Tak ada masa lah, alah tak sempat lah. Tu semua negatif. Bila itu datang dalam diri kita, jiwa kita, hati kecil kita, maka itu yang akan merosakkan seluruhnya. Jadi tolong jangan ada perkara-perkara ini. Kalau itulah kepantangan saya tak menjadi satu masalah pun kepada rakan-rakan di luar sana, menjadikan itu juga kepantangan anda semua. Jangan letakkan alasan tak ada masa. Bila kita letakkan tak ada masa, maka apa yang terkeluar daripada mulut kita itu kan doa. Bila kita kata tak ada masa, Allah bagi tak ada masa lah. Puaslah kita nak cari masa macam mana masa pun, bila kita sendiri kata tak ada masa, habis. The end. Habis semuanya. Tu yang keempat. Jadi Ustaz Fahmi, sebelum kita menutup tirai pada petang ini, sebelum saya menghentikan noktah bicara saya pada petang ini, selaku penutupnya saya apa yang saya boleh kongsikan pada adik-adik di luar sana, rakan-rakan seperjuangan yang mungkin ada seperti saya, warga pendidik dan sebagainya. Pertama, apa yang kita lalui ni kita kena sabar. Sabar itu sangat penting. Dengan adanya sabar, insya-Allah apa yang kita lalui yang mendatang ni akan baik. Bila baiknya datang itu, maka itu adalah daripada doa-doa sekeliling kita. Ianya adalah daripada kita sendiri. Kesabaran kita yang tinggi itu Allah sayang. Allah sayang kepada mereka-mereka yang sabar. Okey. Bagaimana kita ni melalui keadaan yang sekarang ni, siapa rasa macam bosan dan sebagainya. Saya sendiri akui perasaan tu ada. Kita semua manusia mempunyai perasaan yang sebegitu, tapi kita tak boleh nak
melangkaui apa yang sepatutnya, kita kena sabar. Dan yang kedua, kita kena redha. Redha apa yang kita lalui hari ini. Okay? Redha dengan apa yang kita hadapi hari ini. Bukan saja saya nak highlightkan pandemik COVID-19 ni, tapi saya nak highlightkan perkara-perkara lain yang apa saja yang berlaku pada kita ketika ini, kita kena redha. Bila redha, insya-Allah perkara itu jalannya smooth je secara baik. Dan yang terakhir apa yang saya ingin berikan kepada rakan-rakan di luar sana yang mendengar, yang ketiganya, ingat sesuatu perkara yang kita lakukan itu kerana Allah Ta'ala. Lillahi Ta'ala. InsyaAllah Allah bantu kita, Allah sentiasa bersama dengan kita, sentiasa ada dengan kita, dan doa yang paling penting jangan tinggalkan. InsyaAllah. Dan paling penting, terima kasih kerana support Keep Hot Decoration and Lifestyle dan sudi menjemput saya, Ustaz Muhammad Fahmi, mantap Syekh moderator kita, dan seluruh production pada petang ini bersama dengan saya untuk kita kupaskan berkenaan dengan pendidik dan versus kemerdekaan ni. InsyaAllah itulah sedikit, minta maaf atas kekurangan bicara saya pada petang ini. Masya Allah. Baik. Terima kasih kepada Innallaha ma'anas. Ini yang sebenarnya bila mana Allah bersama dengan kita, segala apa jua yang kita lakukan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik, terima kasih pada Saudara Fitri. Saya rasa begitu lengkap bicara kita pada petang ini. Kita ada motivasi kita ada kita punya kata target kita dan sebagainya. Kita tahu tentang apa sebenar arti kemerdekaan kita. Kita perlu bebas dalam kehidupan kita, insya-Allah. Sudah pastinya untuk anda semua teruskan bersama dengan kami di ruangan Mantap Share kita, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Saudara Fitri. Semoga kita berjumpa lagi. Saya nak dengar sikit pantun sikit lagi lah. Saya pantun Pantun, ada pantun ke sahabat? Pantun Boleh insya-Allah. Saya sampaikan pantun ni nak menjawab pantun Ustaz Fahmi tadi. Okay, tak ada hutang lepas ni Okey, sungguh indah negeri Melaka, tempat lahir ramai pahlawan. 64 tahun kita merdeka, hidup aman tiada keperitan. Masya Allah. Terbaik. Seri. Ini namakan cikgu ni. Ni cikgu ni kita orang kata bila mana sekarang ni hujung jari kan. Tapi ini kali ni kita jawab pula sebagai penghujung yang ikhlas berarti kita. Baik, insya-Allah. 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. 2-3 boleh ku cari, mana nak sama sahabatku yang seorang. Masya-Allah. Baik, insya-Allah. Terima kasih banyak Saudara Fitri. Semoga jaga diri baik-baik. Sama-sama. Insya-Allah. Semoga saya doakan Saudara Fitri akan terus diberikan kekuatan, insya-Allah. Terima kasih kerana sudi live bersama kami, sudi mengimarahkan untuk program kita diskusi daurah online alim pada petang ini. Insya-Allah, terima kasih. Ada masa kita jumpa lagi, dan insya-Allah sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada semua penonton-penonton kita. Terus bersama dengan kami di ruangan Kadok Konvensyen Islami Digital dan Mantap Sessional bersama dengan anda semua. Akhir kalam, jaga diri baik-baik. Mudah-mudahan insya-Allah kita sentiasa diberikan kelapangan masa dan kita ceria-ceria saja, dan terus kita dapat melayari kehidupan kita seperti biasa. InsyaAllah, semoga kita doakan COVID-19 ini akan terus lenyap di muka bumi ini dan kita dapat hidup seperti biasa. Dan mudah-mudahan insyaAllah sekali lagi saya mendoakan anda semua akan terus sihat, kaya dan berjaya. Terima kasih kepada semua. Terima kasih yang sudi menonton. Terima kasih yang sudi komen. Terima kasih sekali lagi sahabat-sahabat saya, Saudara Fitri. Kita jumpa lagi pada akan datang, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamak, mantap share. Sekali lagi. Mantap share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sabirin bin Zaman, Timbalan Pengarah Projek I, merangkap Ketua Pengurus CS Call Service. Akademi Tahfiz Al-Islah bekerjasama dengan Projek I Telaga untuk memberikan telaga kepada penduduk-penduduk di dua buah negara, Kemboja dan Vietnam.